Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Jaafar, pelajar daripada IPG Tuanku Bainun, Pulau Pinang. Baiklah, untuk hari ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah pendek berkaitan kepelbagaian sistem pendidikan Islam. Baiklah, dalam pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan core kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Baiklah, kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR Pendidikan Islam adalah mata pelajaran TRAS dalam kurikulum standard sekolah rendah. KSSR Pendidikan Islam ini digubal bagi memenuhi keperluan membina dan membentuk peribadi Muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh. KSSR Pendidikan Islam ini memberi penekanan pada aspek ilmu, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata pelajaran ini, murid dibekalkan dengan pengetahuan asas tentang Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adat dan jawi. Murid bukan sekadar dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik untuk mengamal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pelajaran ini, murid dibimbing untuk membantu membangunkan diri serta masyarakat berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemahiran abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menakul dimasukkan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum pendidikan Islam agar modal insan yang dihasratkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Ilmu akli dan ilmu nakli untuk memberi sumbangan kepada tamadun KSSR Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid yang mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkan antara umat. Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan pembelajaran PDP perlu dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan semasa pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid. Baiklah, KSSR Pendidikan Islam ini diharap menjadi wadah kepada pembentukan modal insan yang memahami, mengamal dan menghayati Islam secara menyeluruh serta beristiqamah dan boleh dicontohi. KSSR Pendidikan Islam ini berfokuskan aspek ilmu, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud setiap aspek KSSR Pendidikan Islam.
Dari segi ilmu, iaitu ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang ditentukan di dalam standard kandungan dan standard pembelajaran. Contohnya dalam tajuk solat mengandungi fakta tentang hukum solat, syarat wajib, syarat sah, rukun solat dan sebagainya. Isi kandungan atau fakta tersebut disampaikan secara teori kepada murid. Manakala amali pula bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori yang dipelajari. Contohnya, setelah murid diajar secara teori tentang sujud, iaitu meletakkan dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung kaki ke lantai. Murid diminta melaksanakan sujud secara amali. Amali ini sangat penting dilaksanakan bagi memastikan kefahaman yang betul tentang sesuatu teori. Guru perlu membetulkan sekiranya mendapat ada kesilapan semasa murid melakukan amali. Amalan pula bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Contohnya, setelah mempelajari ilmu teori tentang solat dan melaksanakan solat secara amali, murid hendaklah dibimbing agar mengamalkan solat dalam kehidupan seharian. Murid perlu sentiasa diingatkan agar mendirikan solat walau apa keadaan sekalipun. Dari segi penghayatan pula bermaksud menghayati kesan dan pengajaran dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya, matlamat pensyariatan solat ialah bagi mencegah daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Murid juga perlu diingatkan agar sentiasa menjauhi perkara keji dan mungkar kerana mereka telah melaksanakan solat. Manakala dari segi pembudayaan, maksud menjadikan amalan-amalan baik yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang dilaksanakan secara berjemaah atau beramai-ramai. Contohnya, amalan melaksanakan solat jadikan amalan semua warga sekolah, akhirnya akan wujud budaya solat berjemaah di sekolah. Daripada segi strategi pengajaran dan pembelajaran, KSSR Pendidikan Islam menekankan penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Keberkesanan PDP bergantung pada kreativiti guru merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah serta teknik secara bersepadu dan sistematik. PDP yang berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan yang aktif dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. Pembelajaran secara hand-on dan berpusatkan murid amat ditekankan dalam proses tersebut. Baiklah, antara strategi yang dicadangkan adalah seperti berikut, iaitu pendekatan berpusatkan murid, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kontekstual, pembelajaran mastery, pembelajaran 2 bilik darjah, pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran berasaskan inquiry, talaki dan musyafahah. Baiklah, seterusnya, pada dasarnya Islam tidak menentang konsep kepelbagaian budaya, malah ajaran Islam seiringan dengan konsep kepelbagaian budaya. Hal ini kerana ajaran Islam menyarankan tentang pentingnya untuk menghormati dan menghargai perbezaan-perbezaan yang ada dalam kalangan manusia. Dalam perspektif Islam, pendidikan berasaskan kepelbagaian budaya ini mempunyai prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan yang memang bersesuaian dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Syu'ara ayat 42, juga dalam surah Al-Hadid ayat 57 dan surah Al-A'raf ayat yang ke-7, yang telah merumuskan bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan sama ada dari segi ucapan atau perkataan, sikap dan perbuatan. Perbuatan adil ini juga perlu dilakukan semasa interaksi antara orang Islam dan bukan Islam, Arab dengan bukan Arab, dan antara orang kulit putih dengan orang berkulit hitam. Ini menjelaskan manusia secara fitrah dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza, dan semua harus menerima dan menghormati kepelbagaian
dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Dalam kenyataan daripada Banks dan Banks 1993 dan 2005 menyatakan bahawa peningkatan kepelbagaian yang berlaku di sekolah menyebabkan guru perlu membangunkan sikap, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan supaya mereka boleh berinteraksi dan bekerja dengan berkesan semasa bersama pelajar dan terdiri daripada pelbagai budaya, bahasa dan etnik. Oleh itu, dalam konteks pendidikan di Malaysia, aspek kebudayaan dan masyarakat perlu dititik beratkan kerana pelajar secara realitinya hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Okey, seterusnya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Baiklah, pengajaran ini merupakan satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Ia bertujuan menyebabkan ilmu, pengetahuan atau kemahiran tertentu. Fungsi pengajaran adalah menghasilkan pembelajaran yang efektif, insan yang seimbang dan harmonis, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Oleh itu, satu sesi pengajaran yang baik perlu melibatkan kemahiran guru, memadankan kaedah mengajar dengan objektif pembelajaran pelajar dan gaya pembelajaran mereka. Manakala pembelajaran pula merupakan aktiviti mental, fizikal atau rohani kepada diri pelajar itu sendiri. Ianya merupakan proses di mana individu dapat mengubah sikap dan tingkah laku mereka supaya berkembang secara berterusan dan kekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperoleh bagi kemajuan diri sendiri khasnya dan masyarakat atau negara hamnya. Oleh itu, pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat sebuah perlakuan, pemikiran, persepsi dan efektif termasuk perasaan, sikap dan nilai. Dalam konteks pendidikan Islam, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam haruslah melihat kepada tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan 1980, proses menyiapkan ataupun proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ini, individu pelajar akan dibentuk, dibimbing rohani dan jasmani mereka untuk kepribadian yang menepati ukuran-ukuran Islam dan dapat mempersiapkan mereka untuk yang lebih baik dalam menghadapi masyarakat sekelilingnya. Justru pembentukan kurikulum secara umum atau pendidikan Islam secara khusus tidak akan lengkap dan sempurna sekiranya kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dititik beratkan. Penguasaan ilmu dan pembentukan peribadi yang sempurna bukan sahaja berpunca daripada ketokohan dan kepribadian guru, bahkan berpunca daripada kurikulum yang lengkap dan disokong oleh kaedah pengajaran yang sempurna. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam juga merangkumi beberapa perkara iaitu motivasi, keperluan dan minat pelajar, memastikan tujuan belajar, mengetahui tahap kematangan pelajar, mengetahui perbezaan-perbezaan individu, memerhati kefahaman, integrasi antara pengetahuan sedia ada dengan keaslian dan menjadi proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan pelajar. Namun, laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 bagi mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran mendapati bahawa tahap amalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam masih rendah mutunya. Begitu juga Muhammad Adri 2008 mendapati bahawa amalan pengajaran guru di Malaysia masih lagi pada tahap yang sederhana. Guru-guru masih lagi didapati mengamalkan pendekatan yang mudah atau lama, iaitu chalk and talk, iaitu pendekatan menyampaikan maklumat kepada pelajar secara sehala sahaja.
pendekatan penggunaan bahan bantu mengajar dan kerja-kerja amali kurang dipraktikkan. Dengan lain perkataan, strategi pembelajaran lebih fokus dan berpusatkan kepada guru. Baiklah, untuk konsep kepelbagaian dalam pengajaran pendidikan Islam. Konsep kepelbagaian budaya dalam pengajaran pendidikan Islam merangkumi kepelbagaian bahasa, budaya, latar belakang dan amalan masyarakat. Hal ini kerana manusia secara fitrah dijadikan Allah SWT dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza, dan semua mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Menurut Ahmad Ali dan Wati 2012, kepelbagaian budaya di Malaysia adalah bersesuaian dengan prinsip Islam dalam isu ethnicity. Dalam hal ini, Islam mengiktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira etnik. Namun, kemuliaan manusia terletak pada sejauh mana nilai ketakwaannya kepada Allah SWT. Justru, kepelbagaian dan perbezaan itu bukanlah faktor untuk berpecah belah dan bermusuhan. Malah, seharusnya untuk saling kenal mengenali, beramal mesra antara satu dengan yang lain dan bantu-membantu antara satu sama lain agar kedamaian dan kemakmuran hidup bersama dapat dicapai. Mata pelajaran pendidikan Islam juga tidak terkecuali dalam meraihkan kepelbagaian budaya yang terdapat dalam kalangan murid. Malah pendidikan Islam dilihat sebagai satu mekanisme untuk menyatukan kepelbagaian budaya yang ada dalam kalangan murid. Hal ini kerana matlamat yang hendak dicapai menerusi pengajaran pendidikan Islam ialah melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang mantap serta kukuh iman dan takwa sebagai benteng ketahanan diri, menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah sebagai pedoman dan amalan hidup, mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah, dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya. Oleh itu, kurikulum pendidikan Islam telah mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan hasrat dan falsafah pendidikan kebangsaan. Jika dilihat dari aspek matlamatnya, falsafah dan nilai-nilai yang dibawakan oleh pendidikan Islam adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Matlamat, falsafah dan nilai dalam pendidikan Islam yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas kepada budaya dan tamadun manusia. Begitu juga fungsinya untuk membangunkan tingkah laku, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah SWT untuk pembangunan diri masyarakat, alam sekitar dan negara hendaklah dihayati dan difahami oleh para pendidik supaya matlamat ini dapat disuburkan dalam jiwa pelajar. Justru itu, bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan Islam, konsep pengajaran pendidikan Islam adalah meliputi aspek teori dan amali yang merupakan gabungan pelbagai kaedah pengajaran dan pendekatan pengajaran dalam menyampaikan ilmu pendidikan Islam. Kepelbagaian pemikiran, sikap, nilai dan amalan dalam kalangan murid berlaku hasil daripada perbezaan persekitaran. Begitu juga dalam isu kepelbagaian bahasa dan penggunaan bahasa etnik. Sesuatu bahasa tetap dipengaruhi oleh faktor budaya. Oleh itu, untuk mengetahui sesuatu makna dengan tepat, maka kita terpaksa merujuk kepada faktor-faktor kebudayaan. Justru seorang guru pendidikan Islam perlu peka bahawa hubungan antara bahasa dan sosio budaya adalah penting. Hal ini kerana tugas guru pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah juga berperanan sebagai pendakwah dan murabbi kepada murid mereka. Berdasarkan tuntunan inilah, kurikulum pendidikan Islam telah menyisipkan nilai-nilai sejagat yang boleh dikongsi oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Kesemua nilai-nilai ini adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera, sekaligus memenuhi hasrat pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam khususnya. Oleh itu, intipati ajaran Islam dalam pengajaran boleh dan sesuai untuk diserapkan ke dalam penggunaan mana-mana bahasa sekalipun, malah menjadi satu kelebihan
pada seorang guru yang berperanan sebagai da'i jika dapat menguasai lebih daripada satu bahasa, sebagaimana dirakamkan di dalam Al-Quran tentang kelebihan yang terdapat pada Nabi Sulaiman AS yang boleh menguasai bahasa binatang, jin dan sebagainya. Walaupun Islam telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi agama Islam, namun bukan bererti bahasa-bahasa lain tidak berfungsi. Bahkan Islam telah mengiktiraf mana-mana bahasa yang digunakan di dunia. Justru kebolehan menguasai pelbagai bahasa sekaligus akan dapat membantu untuk menguasai budaya sesuatu kaum dan bangsa yang pelbagai. Hal ini kerana pendakwah merupakan juru bicara Islam kepada manusia. Sebagai contoh, dalam konteks menerapkan elemen pelbagai budaya ini, guru perlu memiliki kemahiran dalam memberikan penjelasan kepada murid yang mana budaya yang boleh diamalkan dan budaya yang tidak boleh diamalkan, serta memberikan penjelasan mengapa budaya tersebut boleh atau tidak boleh diamalkan. Secara langsung, ia merupakan cara guru berdakwah kepada murid supaya mereka jelas bagaimana melakukan sesuatu budaya yang diwarisi daripada nenek moyang mereka diamalkan mengikut cara Islam yang sebenar. Pendekatan sebegini bertepatan beliau gunakan dalam menarik murid-murid yang masih lagi keliru untuk membezakan antara budaya yang Islam dan amalan yang hanya diwarisi daripada keluarga. Hal ini kerana masih ada beberapa budaya yang tidak boleh diamalkan. Justru dalam perkara ini sebegini, guru pendidikan Islam perlu menggunakan pendekatan secara berhikmah agar nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang banyak berpaksikan kepada adat dan kepercayaan mereka bertukar kepada amalan berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal kerana ajaran Islam bersesuaian untuk diamalkan oleh sesiapa sahaja dan di mana sahaja. Ajaran Islam sentiasa mengajar umatnya untuk sentiasa berbuat baik kepada sesiapa sahaja, termasuklah kepada golongan bukan Islam dan lebih-lebih lagi golongan yang baru sahaja memeluk Islam. Justru konsep bir ataupun dari segi maksudnya berbuat baik di sini meliputi semua kebaikan dan pergaulan secara meluas, dengan memberikan contoh-contoh amalan hidup mereka ketika belum memeluk Islam yang tidak bercanggah dengan Islam akan dapat menggambarkan bahawa ajaran Islam adalah universal. Secara kesimpulannya, konsep berhikmah dalam dakwah dilaksanakan dengan cara yang cukup mudah. Pengawalan disiplin dan peningkatan profesionalism juga dapat ditingkatkan, terutama dalam memperbaiki amalan pengajaran harian. Kemahiran guru dalam menggunakan strategi, pendekatan, kaedah pengajaran berkesan dan teknik yang bersesuaian dapat membantu guru dalam menerapkan elemen-elemen yang disignifikasikan dengan murid yang datangnya daripada pelbagai budaya. Kebijaksanaan guru memilih metodologi pengajaran akan menjadikan pengajaran guru dan pembelajaran murid lebih bermakna dan berkesan. Selain itu, guru perlu bertindak sebagai role model kepada warga sekolah dan masyarakat sebagai pendakwah, pendidik serta pembimbing kepada pelajar dan bukannya hanya berperanan sebagai seorang guru yang akan menyampaikan isi kandungan pelajaran semata-mata. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.